Saya test sekali lagi suara saya. Dengar ke tak dengar? Sekali lagi saya buat live ya. Suara saya clear ke tak clear? Minta tolong respon Ustaz Syamir ya. Minta tolong respon. Ada suara saya ke tak ada? Minta tolong respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, kita nak dengar dulu suara. Minta tolong respon suara saya dulu sebelum saya mulakan. Assalamualaikum. Okey, dengar suara saya ke? Sekali lagi saya beritahu langsung. Tadi sedikit ada gangguan pada suara. Jadi sebelum saya mulakan, sekali lagi Ustaz Syamir minta tolong respon. Suara saya okey ke tak okey? Sebelum saya mulakan kuliah ni. Perkongsian cedok ilmu pada malam ini. Ustaz Syamir dah masuk? Suara saya okey tak? Okey tak? Okey suara ya? Okey, saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sebelum kita mulakan perkongsian kita pada malam ini, saya minta para penonton untuk sama-sama kongsikan ya. Okey, jelas ya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Aziah Syahimi. Kalau sekiranya ada gangguan coverage, saya minta tuan-tuan still ya, mungkin ada sedikit-sedikit gangguan lah pada saat ini, pada waktu ini. Kita refresh saja dan nanti boleh tengok dalam recorded live insyaAllah. Baik para hadirin yang rahmati Allah, saya tadi daripada Pekan Kuala Kangsar dalam perjalanan ke highway tadi, tengok suasana, ramai orang menderu balik ke Pantai Timur, nak balik ke utara, nak balik ke kampung halaman setelah dalam musim PKP yang agak panjang baru-baru ini, selama sebulan lebih, baru boleh keluar merentas negeri dan daerah. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sedikit sebanyak Allah memberikan kelapangan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini kita jaga. Kita jaga kita, hashtag juga jangan lupa Allah jaga kita. Yang menjaga kita semua hakikatnya adalah Tuhan, pemilik bagi segala alam ini. Tuhan yang memiliki segala-galanya. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ini, untuk kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak tercinta, bersama dengan isteri,
Kalau ada isteri yang cinta, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kita sakinah, waqar, ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. So ambil kesempatan hujung minggu ini, masa kita dengan keluarga yang banyak kita miss dalam weekdays ini. Kita mak ayah bekerja, barangkali anak-anak sekarang ni cuti. Dalam tempoh PKP ni mereka tak ke sekolah, jadi kita mungkin sedikit miss sana sini masa dengan mereka, tunjuk ajar mereka, homework mereka yang banyak lagi tak jelas itu, yang belum selesai itu. Inilah masa dengan mereka. Kalau bercuti, jangan lupa masa kita dengan cuti. Gadget itu kita cuba kurang-kurangkan. Kesibukan kerja di hujung minggu ni cuba kita luaskan, sebab ini masa keluarga, ya. Kita berikan perhatian kita, concern kita kepada ahli keluarga kita. Alhamdulillah, tajuk pada malam ini nanti pihak admin akan betulkan sedikit tu, ganjaran bagi mereka yang memudahkan urusan. Ini satu tajuk yang saya kira menarik. Apa ganjaran besar bagi mereka yang alhamdulillah tengok ada orang susah, dia nak memudahkan urusan orang itu. Kalau dia tengok ada orang yang menderita kesakitan, dia empati. Dia bukan nak sakit tu, dia empati. Kan ada orang kena kanser umpamanya, dia cuba fikir macam mana nak tolong kawan tu, dia kena kanser, dia kena sakit, ada tak ubat-ubatan ataupun tradisional ataupun herbal yang boleh dibantu. Dia empati, dia bukan simpati. Simpati ni sianlah, tapi empati ni dia nak membantu. Kalau ada orang yang masalah kewangan, dia nak bantu orang yang bermasalah dalam kewangannya. Apatah lagi dalam situasi kita hari ini, situasi COVID yang melanda ini, dia bukan berlaku krisis kesihatan saja, tetapi juga berlaku krisis ekonomi yang cukup hebat melanda umat di dunia ini. Ini real yang sedang berlaku pada hari ini. Sebab itu tajuk yang dipilih oleh Zakat Maid pada malam ini satu tajuk yang paling menarik, dan saya suka sangat untuk menyentuh tajuk ini. Apatah lagi kita berada di hujung tahun 2020 dan bakal menjengah masuk ke 2021 ini. Sudah tentu kita nakkan momentum yang baru, satu suasana persekitaran yang segar. Jadi tajuk ini sangat betul, the right time, the right place, the right to talk. Cakap orang putih sikit, ya. Jadi para hadirin, tajuk kita, saya ulang sekali lagi tadi, tajuk yang berkaitan dengan ganjaran, ya, ganjaran memudahkan urusan. Itu pendeknya lah, ganjaran bagi memudahkan urusan seseorang. Saya ambil beberapa petikan ayat Al-Quranul Karim. Juga kita akan ambil perbincangan ini mendasari daripada as-sunnah Nabi SAW, dan kemudian saya akan berkongsi beberapa kisah menarik orang yang suka membantu orang lain yang dalam kesulitan ini. Allah mudahkan banyak hal yang lain. Dan saya suka juga kalau ada sana sini soalan daripada penonton yang boleh diletakkan di ruangan komen. InsyaAllah dalam tempoh kurang lebih setengah jam ini, lebih sedikit insyaAllah, saya akan cuba sedaya upaya menjawab persoalan. Dan di sini pun ada beberapa persoalan yang direct kepada saya. Ada beberapa soalan lah yang sebelum-sebelum daripada ini yang bertanya tentang hal ini. InsyaAllah kita akan kongsikan daripada penonton-penonton. Jadi sebelum itu, please share sebanyak mungkin, share seramai mungkin kepada kawan-kawan. Kalau boleh 10 grup, tagging kawan 10 orang, ataupun grup share sebanyak 10 orang, grup sekolah, grup community, grup apa-apa. Mudah-mudahannya ada kebaikan. Dan saya nanti di akhir rancangan nanti saya akan nak kongsi juga promotion tentang bagi siapa yang nak dapatkan kad yang daripada Maib tu, ya, kad yang boleh kita melakukan wakaf dan sebagainya itu. Nanti kita akhir rancangan nanti pihak zakat Perak Maib nanti mungkin dia akan bagi link tentang siapa yang perlukan kad untuk boleh kita, dia macam debit card lah,
konsep dia. Dan saya juga nak war-warkan tentang bagi siapa yang tak perasan dah hujung tahun ni, dia boleh melakukan zakat ataupun mengeluarkan zakat jika cukup 6 syarat itu dan sebagainya. Baik, saya mulakan dulu ayat Al-Quranul Karim, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dan memberikan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala memuji bagi mereka yang memudahkan urusan orang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ni dia ada kesinambungan daripada ayat tentang riba, tentang jual beli, dan selepas daripadanya adalah berkaitan dengan dain, dengan hutang ataupun dain. Ayat ni ayat dain sebenarnya. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa in kuntum junuban wa in kuntum, ayat yang berikutnya lah selepas daripada ayat muka surat terakhir daripada surah Al-Baqarah itu, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kan ayat yang berikutnya tu. Baik, ayat ni mafhumnya barang siapa yang bermasalah, memiliki masalah, lalu dipermudahkan urusannya, maka disebutkan wa antasaddaqu, kalau orang yang berhutang dengan kita tu memang dia tak boleh nak jelaskan hutang dia. Kalau seseorang itu dia ada pinjaman dengan kita ataupun hutang dengan kita, ataupun barang dia masih ada dengan kita, ataupun kereta kita ada pada dia, ataupun apa-apa urusan, dia tak boleh nak selesaikan ataupun nak pulangkan dalam waktu yang singkat seperti yang dijanjikan, lalu kita mudahkan urusan dia. Okey, hutang ni tak apalah, tak boleh bayar esok, kau bayarlah lusa. Kan orang tu duk harap bayar tahun depan. Tapi kita kata bayarlah lusa, ada keringanan, kita mudahkan urusan dia. Walaupun simple je urusannya, dah sehari, 2 hari, 3 hari, Tuhan puji. Tapi Tuhan kata kalau orang tu tak mampu langsung, dia memang tak boleh nak bayar RM100 tu. Allah, dia memang kata aku sesak sangat ni, gaji tak cukup nak tampung susu anak, beli paper anak pun tak lepas ni, jadi aku perlu sangat 100 aku nak pinjam. Tengok pada hari, waktu yang dijanjikan, tak juga dia bayar, pasal memang tak cukup duit, jenis tak cukup duit lah kan. Jadi kita pun kata wa antasaddaqu khairul lakum, tak apalah aku sedekah je lah RM100 tu, khairul lakum, Tuhan kata itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Ini mafhum daripada ayat. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke 2699, satu hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan bagi seorang mukmin itu kesusahan, kesulitan yang berada di dunia ni, ketika dia berurusan dengan urusan dunia, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan urusannya dan kesulitannya ketika mana dia berada di hari kiamat. Hadis itu tak berhenti situ saja, malah Nabi SAW sebut, man naffasa wa man yassara ala mu'sir yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di hari akhirat. Ini satu kelebihan. Petikan yang kedua ni jelas, orang yang susah kita bantu. Maib, peranan dia adalah membantu mereka yang tergolong daripada yang disebutkan 8 asnaf. Siapakah 8 asnaf ni? Iaitu fuqara, masakin, amil, muallaf, riqab, gharim, orang yang berhutang, orang yang fisabilillah, yang belajar,
wa ibnis sabil, mereka yang terputus bekalan. 8 golongan ini dibantu oleh Maib dari sudut pengeluaran zakat, dan dalam bahagian yang lainnya adalah wakaf untuk urusan-urusan sekolah, urusan-urusan pengajian dan sebagainya. Jadi bantuan ini bermula dari mana? Daripada dana-dana yang diambil daripada kalangan orang-orang yang kaya. Di negeri Perak ni ramai orang kaya. Buktinya, pakai handphone tu bukan handphone biasa dah. iPhone 8,000 kan. Siap dengan jam dia 2,000, 10,000. Kat tangan ni saja 10,000. Itu belum kira jam jam yang sebelah lagi tu, dengan jam macam-macam jam. Tengok aksesori kat badan tu 30 ke 40,000. Itu belum tengok yang muslimatnya pula, wanitanya, aksesori kat badan kadang sampai 100,000. Tu yang jalan tu pun dah terkehil dah rupa itu Jadi para hadirin rahmati Allah, dia ambil harta ini daripada orang kaya. Bukan semua, 2.5%. Siapa yang sudah wajib membayar zakat, kita ambil daripada dia, bukan kita lah. Maknanya itu perintah daripada Allah. Pihak yang berautoriti mengambilnya adalah Majlis Agama Islam Perak Darul Ridwan. 2.5%. Ambil daripada situ, katalah ada 17,000 tu, kita ambil lebih kurang 300 lebih. 300 lebih tu diagihkan kepada 8 asnaf itu tadi. Bayangkan tuan-tuan ya, kalau lagi banyak kata kita, lagi banyaklah yang diagihkan. Saya suka ambil beberapa cerita ya, orang yang kalau dia niat dia berniaga. Saya nak sebutkan orang yang berniaga. Kenapa anda berniaga? Kalau sekadar saya nak untung, saya nak jadi jutawan, saya nak jadi billionaire, saya nak jadi itu, saya nak beli rumah besar, saya nak beli kereta besar, bini pun nak besar kan. Kalau setakat itu, dia boleh dapat, Allah boleh bagi. Tapi barakah ke tak barakah? Kalau dia nakkan keberkatan, dia niat begini, saya nak jadi kaya, saya nak bantu orang yang susah. Saya nak jadi kaya, saya nak buat perniagaan ini untuk memudahkan urusan orang. Ini bagi peniaga. InsyaAllah tuan-tuan akan lihat perniagaan itu perniagaan yang barakah, dan Tuhan akan bantu perniagaan itu. Tuhan akan bantu dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang bentuk bantuan itu kita pun tak sangka. Sebab Al-Quran sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tanpa disangka. Ini kelebihan bagi yang niatnya begitu untuk membantu orang yang susah. Itu bagi peniaga. Perniagaannya akan semakin maju. Lihat saja banyak syarikat-syarikat besar. Saya tengok banyaklah, saya ambil lah. Hari ni orang Melayu suka banyak dah buka restoran. Kan? Restoran ni musim PKP pun restoran dah berlambak-lambak. Lagi banyak daripada yang sebelum ni. Pasal nak bagi orang makan, dan paling mudah laku sekarang ni lah bisnes makan lah. Paling mudah. Saya ambil satu contoh. Di Pahang di Pahang. Di Perak ni pun ada lah, tapi saya kenal satu orang toki besar, dia buat sambal ikan bakar petai di Tanjung Lumpur, Pahang, Kuantan. Dia ni duduk di kampung nelayan je. Asalnya perniagaan dia kecil je, warung tepi jalan. Saya pergi dah banyak tahun, 8 tahun lepas begitu di sana, di Kuantan. Masya Allah, bila pergi saya ingatkan ke warung biasa-biasa, tapi besar, dan sale dia satu malam melebihi 100,000. Kalau kita sembang-sembang macam ni, kita kata ya benar. Tak, 100,000 melebihi. Kadang-kadang yalah, mungkin lebih daripada itu. Sale satu malam, terutamanya malam-malam yang minggu macam ni. Allah, yalah, kalau ada seorang, kalau yang penghuni yang datang, orang yang datang tu 1,000 1,000 lah umpamanya, yang membelanjakan 100 ya, makan ikan bakar satu keluarga ni, mana mau kecil-kecil. Biasanya 100 lebih, 200, 300. Masya Allah, tabarakallah. Dia bermula kecil dan akhirnya besar. Pelanggan dia
Saya cukup tak sebut pelanggan lah. Dia punya sale dia biasanya average 100,000, terutamanya malam-malam minggu. Bila kita sembang dengan dia kan, saya sembang daripada hati ke hati. Saya suka terinspirasi dengan orang yang Masya Allah hebat lah perniagaan dia. Di tempat yang dia berniaga tu, dia ada musalla yang besar. Maknanya bila azan, maknanya pelanggan boleh semayang dan sebagainya lah. Di musalla itu ditempatkan Imam Hafiz. Bilal daripada latar belakang Hafiz dan sebagainya. Kemudian dipanggil ustaz-ustaz ceramah. Maknanya tempat dia tu bukan hanya tempat makan je, tempat menimba ilmu. Satu, dia niat dia untuk membantu orang kampung mendapat ilmu, dan juga pelanggan dia bukan sekadar datang suka-suka, relax-relax, chill-chill, tapi boleh mendapat sesuatu. Makanan perut pun dapat, makanan rohani pun dapat. Itu niat dia. Satu. Yang kedua, daripada peniaga dia asalnya 10 orang begitu, tak sampai. Dia punya yang servis, customer service, yang jadi jaga di kaunter, yang buat servis makan sebagainya, yang tukang masak, chef, asalnya tak sampai 10 orang. Hari ini ratus orang pekerja dia. Besar. Ratus orang pekerja. Dan dia sebut, niat saya adalah untuk memberi peluang kepada orang kampung saya di kampung nelayan ni untuk mendapat rezeki. Saya kongsikan rezeki saya. Masya Allah, pekerja dia ramai. Setiap tahun, tanpa miss, dia menghantar anak yatim. Yang mana dia taja. Yang ini jenis-jenis tak viral kan? Tapi dia buat kerja tu lama dah. Cuma orang tak viral kan je. Anak yatim ditanggung pembelajarannya, orang susah dibantu. Tu niat dia. Dan ujung tahun, biasanya cuti sekolah macam ni, bulan 11, 12, mana-mana yang ibu-ibu tua yang teringin nak ke Mekah tak dapat peluang tu, dia taja orang kampung dia. Biasa dia taja tu sampai 3 bas, kadang-kadang 4 bas. Kalau rezeki lebih lagi, ustaz, saya lagi banyak bas pun boleh, 10 bas pun tak apa. Maknanya rezeki yang dia ada, apa yang dia dapat, niat dia adalah untuk membantu orang yang sukar. Ya, jadi para hadirin, apa Tuhan kata? Ganjaran dia besar lah. Ganjaran dia besar, iaitu siapa yang memudahkan urusan seseorang itu di dunia, nescaya Allah akan memberikan kemudahan urusannya di hari akhirat. Akhirat nanti kita tak tahu para hadirin kita ni macam mana. Allah terima ke amalan kita, tidak, kita tak tahu. Tapi ya Allah, kita kata pada Tuhan, aku buat sikit sebanyak ni, mana kalau nak buat macam yang abang tu buat tu, yang Tanjung Lumpur tu buat, Allah tak tahulah dapat ke tidak ya. Tapi setidaknya ya Allah, kau terimalah yang sedikit ni. Kita sebut ke Allah, terimalah ya Allah. Sebab itu kita jangan pandang enteng RM1, RM2 yang kita bantu pada orang. Ini cerita perniagaan. Kalau yang kerja di government, sebagai government servant, orang kata kerja government kan, orang Perak kata kerja government ke, kerja swasta ke, kerja badan berkanun ke, niatkan sahaja urusan kerja kita itu lillahi ta'ala dan untuk memudahkan urusan seseorang. Kalau kita ni memang receptionist, seseorang tu perlukan bantuan dia ada application dia, kita mudahkan urusan dia. Kita mudahkan apa urusan dia, saya perlukan bantuan sekian. Jadi kata insyaAllah boleh saya cuba sedaya upaya berikan harapan, sedikit harapan kepada dia. Kalaupun dia tu memang tak boleh diharap kan? Kita bagilah sedikit harapan. Kalau taklah seperti mana yang dijanjikan, seperti mana yang termaktub dan sebagainya daripada allocation dan sebagainya, tapi adalah sedikit ya, ada sedikit lah daripada yang kita boleh berikan kepada dia sebagai satu bantuan. Ini yang kerja di JKM ataupun di Baitul Mal ataupun bekerja di pusat-pusat khidmat masyarakat dan sebagainya. Ramai orang susah pada saat ini. Kalau kita mudahkan urusan dia, nescaya Allah akan mudahkan urusan kita dunia akhirat. Ini janji Allah, janji yang disebutkan juga oleh baginda Nabi SAW. Abang-abang yang kerja di LAP ya, servis-servis yang berat ini, yang kerja di TMB, dia buat kerja tu bukan hanya untuk terima gaji di akhir bulan,
tapi dia buat lebih daripada itu lillahi ta'ala, untuk memudahkan urusan orang, dengan airnya, dengan elektriknya, dengan telecommunicationnya. Sebab itu kita selalu pesan kat telekom, net, supaya kawasan-kawasan tertentu ni jaga coverage dia. Tujuan dia apa? Bukan semata-mata orang nak boleh akses internet. Hari ni anak-anak dah terdedah dengan ilmu, dalam bahasa Arab dia panggil at-ta'lim an bu'din, kan, pengajian alam maya, pengajian maya. Jadi coverage ni penting, kan. Jadi kita harapkanlah concern daripada pihak yang berwajib, concern daripada adun-adun setempat hari ni kena perjuangkan, dia kena banyakkan bersuara tentang hal telecommunication ini, coverage ini, networking ini, supaya memudahkan urusan pembelajaran anak-anak. Hari ni juga orang berniaga online, dia nak buat urusan-urusan, tiba-tiba start, dah tak boleh, dia nak keluar tak boleh, PKP, nak rentah daerah tak boleh. Tapi kalau dia mudahkan, ini kerja bersama lah. Cara fikir kita hari ni untuk memudahkan urusan orang macam ini. Dulu pengajian kita terpaksa datang ke masjid, ke surau, ke pusat-pusat pendidikan, tapi hari ini kita boleh berinteraksi secara maya. Masya Allah. Jadi dengan niat ini kita memudahkan urusan banyak pihak, banyak orang untuk menimba ilmu. Para hadirin yang dirahmati Allah, disebutkan lagi hadis ini ya, untuk memudahkan ganjaran bagi orang yang memudahkan urusan. Sambungan hadisnya, kemudian Nabi SAW sebut, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Barang siapa yang menutup, wa man satara musliman, ditutup aib seseorang, tutup aib, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Kita tahu ada berita sensasi, kontroversi, kan, meletup-letup beritanya. Kita dah tahu dah benda tu, tapi kita tolong lagi nak meletupkan lagi dengan status kita, nak bagi panas lagi. Maafkan saya, nak bagi panas lagi, nak bagi orang kata apa, sensasi lagi, kita up lagi, kita panas lagi, reka pula cerita lagi. Lepas tu buat pula aduan palsu, kan. Allah. Jadi kita terdedah dengan bukan lagi menutup aib, tapi membuka aib orang. Bahaya. Sebaliknya, kalau kita tutup aib, kita tahu ada aib. Kalau kita aib tu depan mata kita, kita tegur secara berdepan. Kalau kita boleh texting, kita text, kita message, kan. Tegur, kena tegur, tetap kena tegur, tapi bukan membukanya di public. Sebab kalau kita buka public, bagi tahu kawan ni ada macam ni, masalah ada macam ni, kita bimbang nanti Allah buka pula aib kita. Bila Allah buka aib kita, apa lagi yang tinggal pada diri kita? Kita hari ni Allah nampak, Allah tunjukkan kita ni bagus, kan, baik, suka buat baik, rajin ke masjid, kerja bagus, punctual. Kita ni tak ada dosa ke? Tak ada salah silap ke? Ada, cuma Allah tutup. Alhamdulillah. Pasal apa Allah tutup? Mungkin kerana kita menutup aib orang. Sebab itulah hadis sebut, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Sebab itu kalau kita tengoklah kawan-kawan kita tu, kan, di pejabat ke, di tempat kerja ke, di tempat gedung perniagaan kita ke, dia mulalah, dia tu, dia ni, dia tu, dia ni, kan. Lagu tu, lagu ni. Bila lagu tu, lagu ni, dia tu, dia ni tu, lebih baiklah kita cuba naturalkan, cuba elakkan salah faham, ataupun kalau tak boleh nak menyelesaikan hal itu di tempat itu, baik kita beredar di tempat itu. Sebab niat kita adalah untuk menutup aib orang yang dekat dengan kita, kecuali aib itu sangat jelas dan sangat membahayakan. Aib itu boleh membahayakan syarikat, aib itu boleh membahayakan organisasi kita, aib itu boleh membahayakan negara kita. Itu perlu dicegah, dan perbincangan itu adalah untuk mencegah.
bukannya membawang ataupun menambahkan perisa dan sebagainya. Jadi hadis itu penting untuk kita sama tetapi dan akhir daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi, dalam riwayat Muslim. Dan Allah itu bersama dengan seorang hamba selama mana dia membantu hamba yang lain. Ini penting ayat ni. Hadis ini penting, iaitu kita kena saling tolong-menolong, bantu-membantu. Hari ini tuan-tuan, local industry kita, malah pihak kerajaan juga sebut kita perlu support local industry kita. Macam saya dalam agensi travel agency, kita kena support local industries, local tourism kena support. Mereka dah hampir sebahagian besar resort-resort kecil, homestay dan sebagainya dah gulung tikar. Hari ni baru nak dapat nak dapat bernafas sikit, ya. Dah boleh rentas daerah, rentas negeri ni. So kalau kita berjalan tu bukan sekadar berjalan, kita niat nak bantu. InsyaAllah Allah akan naikkan ekonomi SME kita, ekonomi small medium industry ini. Begitu juga Allah akan bantu urusan kita. Ya, itu satu. Yang kedua, hadis ini juga menyarankan kepada kita untuk sentiasa melihat suatu perkara itu kebersamaan. Bukan diri kita je. Kita bukan diri kita. Kita duduk di kampung, kita duduk di taman, jenguk-jenguklah jiran sebelah. Kot ada yang tak makan. Kot ada yang sakit, terlantar. Dia tak nak menyusahkan jiran, jadi dia tak kabarkan. Tapi kalau kita tahu, kita bantulah dengan kadar yang kita boleh bantu. Sebab itu hadis ini menyebut wallahu fi aunil 'abd, Allah akan bersama dengan kita kalau niat kita adalah untuk membantu orang lain. Kalau siapa nak buat bantuan-bantuan di kampung-kampung tu, jangan buat seorang-seorang. Ya, bantuan di kampung ke, orang susah ke, cuba ajak orang lain bersama. InsyaAllah kalau kita seorang ni tak boleh nak buat sesuatu tu. Tapi bila kita buat bersama, Allah bersama dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi untuk urusan zakat, wakaf dan semua ini perlukan kebersamaan. Baik itu Maib mengajak para penonton dan tolong sebarkan sebanyak mungkin perkongsian saya malam ini. Kongsikan untuk sama-sama membantu orang-orang sukar melalui zakat kita. Kalau zakat tak cukup, 17,000 tak ada, tak cukup semua tu, kan? Memang tak cukup, potong gaji pun tak cukup juga sepatutnya. Tak apa, wakafkan. Naikkan nilai, tambah nilai wakaf kita di negeri Perak ini, supaya ramai yang terbela dan dibantu melalui dana-dana wakaf ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, bagi yang baru sedar, dah hujung tahun ni, ini peluang untuk anda membayar zakat, sebab ada rebate zakat, 100% rebate, dan boleh digantikan dengan LHDN, kan, untuk cukai pendapatan persendirian. Kalau syarikat berapa persen yang tertentu. Jadi sebab itu ambil peluang ini dan bayar zakat itu melalui negeri kita lah, negeri Perak ni, Majlis Agama Islam, di kaunter-kaunter zakat yang dibuka setiap hari buka. Saya dipahamkan setiap hari Sabtu Ahad pun buka. Boleh pergi ke pejabat-pejabat Baitul Mal ataupun secara on pace, boleh online. Boleh tengok link kita nanti, dan juga dalam website, dalam kita punya Facebook pun boleh secara online. Macam mana nak bayar melalui ada orang guna CMB Clicks, ada guna pakai MB2U dan sebagainya. Mudah saja buat saja, insya-Allah Allah datangkan keberkatan. Jangan bimbang. Kata kita ni takut Allah habis keluar RM300. RM300, RM500, RM1000, RM2000. Takut benar duit tu hilang, ya. Sebenarnya duit tu tak hilang. Duit itulah duit kita. Sementara duit yang kita takut keluar ni, itu belum tentu duit kita. Silat-silat habis ke tempat-tempat lain yang kita tak pasti. Habis ke kereta, habis ke sport rim, habis ke motor. Kan? Ni motor-motor bukan orang sini lah, ya. Ini tempat lain lah cerita ni. Habis ke tempat-tempat lain, habis ke tak tentu hala perginya habis. Sedangkan duit yang hakiki, yang milikan kita ini adalah duit
duit yang kita bayar zakat, duit yang kita wakaf, itu dah tentu dah dunia akhirat, dan duit itu berkembang, rezeki itu berkembang. InsyaAllah Allah berikan kesihatan. Rezeki itu ganjarannya dalam bentuk kesihatan, ganjarannya dalam bentuk rezeki yang melimpah ruah, ganjarannya melalui anak-anak yang saleh dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insyaAllah sama-samalah berkongsi, sama-samalah kita melakukan apa yang sepatutnya, seperti yang zakat Perak ada menyatakan sempena kempen bayaran zakat akhir tahun ini, jangan lepaskan peluang untuk menerima rebate cukai 100%. So sama-samalah kita ambil peluang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati rezeki kita, dan kongsi-kongsikan perkongsian pada malam ini. Mungkin ramai yang tak dapat mengikuti sebab saya percaya ramai berada di atas jalan. Saya perasan tadi di kedai-kedai makan, di McD, di KFC dan sebagainya. Jadi ini recorded live ini masih boleh ditonton dan dikongsikan. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Wallahu waliyut taufiq wassadad wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.